Dia tukang ingat tu. No, hindi. Apa kung magano? May risiko. Tak orang bang sok kan bang. Akan ni ayu mana ni? Mu. Oh, nalukul yomit ni payak dang lagi. Ni dauk ni lagi. Oh, banyak lagi. Ya. Au. Musuh pun ada. Baik. Jangan angkat orang korang. Gelap, dalam dan sempit. Itu situasi dialami pasukan penyelamat serta ahli keluarga. Semuanya demi menyelamatkan 3 mangsa yang dihempap tanah dan terperangkap di Gunung Krian, Bau. Bimbang struktur tanah runtuh, kayu dijadikan penahan. Dan sehingga pukul 7 petang ini, 2 mangsa berjaya dikeluarkan. Namun, seorang lagi mangsa, Mat Anak Tapa, berusia 25 tahun, disahkan meninggal dunia. Badannya hancur, jarinya putus. Oh, aduh, memang 100%, 100% dah meninggal dah. Badan hancur dah. Abang tadi dah pegang tangan hancur ya, dah pusing tu. Dah, abang ada 2 orang. Seorang abang masuk dalamnya. Yang mati-mati kat cabang 2 adik apa. Yang dah hancur. Sebabnya guring yang betul, batu empapnya betul, memang penyet dah. Habis. Jari tadi dia putus dah, dekat putus. Jari-jarinya. Semua nak dengan kulit je lah. Tok pusing. Dapat pusing tangannya. Jeffrey juga memberitahu pelbagai usaha dilakukan pihaknya untuk mengeluarkan mayat mangsa, namun tidak berjaya. Tidak dapat diselamatkan. Struktur gua yang tidak stabil menyukarkan ikhtiar itu. Macam tu cara memula rupanya kena 4 nak. Yang dah ambil yang dilek macam tu. Sana sekali batu depan kolep nak. Bukan untuk nak kolep nak. Kolep tu 4 untuk habis. Itu oh. Nya pun belakang ataupun tempat tanah yang dah ambil dah. Yang dah dilek sia dah. Jadi cara kami ambil itu batu besar, dapat buka batu ya. Mau kami coba daripada di bah badan nanti. Kami korek ni tahu di bah ya mun dapat ruang kosong besar dalam nak. Kami dapat keluar dari bah ya. Baik macam tu tapi tengah-tengah nak korek batu na lain di belakang malah dia untuh. Malah dia guguk batu kecil tanah guguk. Pasal tanah guguk kami terpaksa keluar. Takut yang besar mun dah kecil-kecil guguk, takut yang besar ikut belakang nak guguk. Semalam ketiga-tiga mereka dipercayai melombong di kawasan tersebut sebelum kemalangan berlaku. Operasi mengeluarkan mangsa telah dimulakan jam 9.15 pagi tadi oleh anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bau. Lokasi mangsa sukar diakses dan membahayakan. Lubang sempit dengan kedalaman 90 meter itu hanya boleh dilalui oleh seorang anggota penyelamat bertubuh kecil. Malah keputusan bijak perlu dibuat tanpa memperjudikan nyawa anggota bomba. Dan kalau setakat label ini, kawasan ini stabil. Tapi kawasan yang stage kedua ni, yang mana merumitkanlah dan kita tidak mampu untuk memperjudikan keselamatan anggota kita lah. Jelas Khairuddin, operasi itu ternyata lebih sukar dari yang dijangkakan dengan struktur tanah yang sangat rapuh. Jika operasi gagal, mereka akan meminta kebenaran keluarga untuk menamatkan operasi dan mengebumikan mangsa di kawasan kejadian. Tapi kita berpandangan positif, perkara ini boleh dilaksanakan dengan pendekatan. Saya minta supaya kita sama-sama berdoa. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bau telah menetapkan 7 hari tempoh operasi mengeluarkan mayat mangsa dari kawasan Lombong dibantu oleh masyarakat setempat. Apa yang pasti operasi ini kelihatan sangat sukar dengan keadaan gua yang sempit dan gelap dan anggota bomba perlu menyatakan strategi yang begitu spesifik bagi memastikan anggota yang sedia ada juga selamat daripada sebarang kebarangkalian kemalangan yang boleh berlaku semasa operasi mengeluarkan mangsa dilakukan. Laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Esra Awani. Dan perkembangan terkini COVID-19 hari ini, Sarawak merekodkan 141 kes baru hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 14,655 kes. Kluster baru dikenali sebagai kluster Cupak di Serian turut diisytiharkan di negeri itu.
Sementara di Sabah 45 kes, Labuan 1 kes. Dengan perkembangan ini, kes kumulatif di kedua negeri itu Sabah 54,400 dan Labuan 2,302. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah memaklumkan Labuan mencatatkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 tertinggi dalam negara iaitu pada kadar 1.82. Bagi Sabah dan Sarawak, bacaan kekal di bawah 1.0. Baik, seterusnya sebanyak 9,040 dos vaksin Sinovac kumpulan pertama tiba di Sabah pada Rabu. Vaksin pertama Sinovac itu tiba di pekarangan Mas Kargo Kota Kinabalu pada pukul 11.45 pagi. Ketibaan vaksin itu diterima Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Syahelmi Yahya bersama Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Vaksin ini akan dihantar ke pusat simpanan sementara di Kota Kinabalu dan selepas itu nanti akan diagihkan ke 26 pusat agihan di seluruh negeri Sabah. Secara keseluruhan kita di Sabah telah menerima sebanyak 60,840 dos daripada vaksin jenama Pfizer-BioNTech. Jadi pada pagi ini kita menerima sebanyak 9,040 dos bagi vaksin jenama Sinovac. Beliau dalam pada itu menyeru orang ramai untuk tidak memilih jenis vaksin yang diterima kerana kedua-duanya sudah dikaji dan dibuktikan berkesan. Ada kesan-kesan sampingan yang begitu memudaratkan sebagaimana yang digembar-gemburkan di media sosial, maka keyakinan itu akan timbul dan kempen kesedaran akan dibuat berterusan untuk menggalakkan agar kita dapat mencapai herd immunity ini, iaitu sasaran 80% warga negara. Jelas beliau, imuniti kelompok merupakan pertahanan utama dalam membendung gejala penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, Sabah akan menggerakkan pasukan khas bagi membantu pendaftaran penerima vaksin terutamanya di pedalaman. Pasukan itu dianggotai pejabat daerah dan kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi memastikan masyarakat di kawasan itu mendaftar secara manual. Pertemuan bersemuka dengan kumpulan sasar itu akan meningkatkan lagi jumlah pendaftaran penerima vaksin di Sabah selain aplikasi MySejahtera. Kita juga sedar bahawa mungkin di Sabah ada kawasan-kawasan yang mempunyai liputan internet yang terhad. Oleh itu kita gerakkan pasukan-pasukan kita melalui pejabat daerah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan sebagainya untuk menemui kumpulan sasar ini secara bersemuka dan juga daftar secara manual. Setakat ini hanya 286,000 individu sudah mendaftar sebagai penerima vaksin di negeri ini. Sementara itu, JPBN Sarawak dan Kementerian Pengangkutan meluluskan 2 penerbangan khas untuk pelajar dari negeri Sarawak yang melanjutkan pengajian di Sabah. Penerbangan itu melibatkan penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu dan Miri ke Kota Kinabalu. Malah Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, pihaknya turut meluluskan permohonan penerbangan pesawat tanpa penumpang oleh AirAsia bagi laluan Kota Kinabalu ke Miri, Kota Kinabalu Kuching dan Johor Bahru Kuching dari 1 hingga 10 April 2021. JPBN Sarawak sebelum ini ada menerima permintaan daripada pelajar di Sarawak yang belajar di Sabah untuk mewujudkan penerbangan khas dari Kuching dan Miri ke Kota Kinabalu. Permintaan ini telah diusulkan kepada beberapa syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo Air dan Maswings untuk mempertimbangkan permintaan para pelajar. Sementara itu, bermula Sabtu 27 Mac 2021, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersetuju untuk memberi kebenaran pengoperasian semula sektor spa, refleksologi, pusat urutan kaki PUK dan pusat karaoke di negeri itu. Dalam kebenaran tersebut, semua pekerja dan pengusaha wajib menjalani ujian swab RT-PCR dan diisytiharkan negatif COVID-19 sebelum memulakan operasi. Setiap premis juga dikehendaki mendapatkan kelulusan dari JPBN Sarawak untuk beroperasi. Pemeriksaan secara berkala akan dilaksanakan untuk memastikan SOP sentiasa dipatuhi.
harapan tu kalau boleh buatlah yang rangkaian terdekat di sinilah. Itu sajalah. Tidak pasti pula terdekat di sini. Tidak pasti pula dekat mana. Sudah sini. Jadi selama itu yang PKP tahun lalu tu anak-anak kita ada belajar online. Itulah masalah online tu. Anak kita belajar online. Memang agak satu, memang kita boleh beli data tu semua. Cuma yang masalahnya bila berkomunikasi dengan guru-guru tu sangkut-sangkut apa semua. Lepas tu kalau macam SMS ya boleh juga, tak salah juga lah. Kadang-kadang hari ni dia bagi kerja pagi ni, terpaksa waktu malam baru dapat hantar. Kadang-kadang dah dapat hantar malam. Lagi-lagi lah kalau macam berbentuk pembelajaran secara video, maklum balas maksudnya hantar melalui video ataupun audio, itu lagi masalah. Memang dah akan hantar sama mungkin besok pagi baru sampai ataupun tengah malam baru sampai di baru sampai itu maklumat dengan di sama itu Cigo. Apa yang anda dengar tadi adalah antara keluhan ibu bapa di Sungai Manila Sandakan tentang capaian internet di kawasan mereka. Sangat menyukarkan sesi pengajaran dan pembelajaran anak-anak mereka. Perlu ada menara telekomunikasi didirikan berhampiran kawasan itu. Bukan sahaja memudahkan pembelajaran tetapi juga urusan harian penduduk di sana. Sehubungan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam proses mengenapasi kontraktor bagi membina 382 menara komunikasi di negeri berkenaan. Pengarah MCMC Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Izani Osman berkata, Sabah turut memberi peruntukan tambahan RM500 juta bagi membina VSAT. Buat masa ni kita akan mendapat 382 menara yang sekarang ni dalam proses tender. Tender ni akan ditutup pada 31 Mac dan kita rancang sehingga bulan by Ogos 2021 award akan diberikan kepada pemenang-pemenang tender dan lokasi-lokasi yang lebih spesifik akan dikenal pastilah untuk pembinaan menara. Baru-baru ini juga MCMC telah mengeluarkan tender untuk pemasangan jalur lebar satelit di 100 lebih lokasi di Sabah. Ini pun dalam proses ini dah maklumkan untuk proses tender juga. Ini masih dalam projek jendela. Jadi apa yang kita buat, kita akan bina satu menara tapak untuk penggunaan VSAT. VSAT ni satellite punya communication, komunikasi satelit untuk kegunaan. Izani berkata pihaknya yakin dalam awal tahun 2023 semua penduduk Sabah akan menerima liputan rangkaian berkelajuan tinggi. Tahap keselamatan antara sempadan 3 negara Kepulauan Borneo akan terus menjadi keutamaan polis kontijen Sabah. Lebih-lebih lagi dengan rancangan Indonesia yang bakal menempatkan Kalimantan sebagai ibu negara baharu menjelang tahun 2024. Dan untuk itu, satu batalion polis baru akan dicadang diwujudkan dalam memastikan tahap keselamatan sama ada perairan atau persempadan terus terjamin. Berkaitan dengan persempadanan antara Malaysia dengan Sabah, khususnya dengan Kalimantan, di mana Kalimantan akan dibangunkan menjadi sebagai ibu negara Indonesia. Memang kita tak nafikan akan wujud ancaman baru di antara sempadan, iaitu yang penting sekali, yang utama sekali ancamannya adalah berkaitan dengan penyelundupan, iaitu penyelundupan kontraben dan juga kes-kes human trafficking. Kita tak nafikan dan dijangka lebih 100 juta penduduk daripada Pulau Jawa akan dibawa masuk ke Kalimantan dan akan menimbulkan isu baru, masalah baru dari segi keselamatan dan kedaulatan negara kita. Dan kita telah merancang dengan bersama dengan ATM, bersama dengan PDRM Pusat untuk mewujudkan batalion baru dan juga brigade baru di sempadan. Mengulas lanjut, Hazani mendedahkan batalion itu dicadang diwujudkan di pedalaman Sabah iaitu daerah Pensiangan yang terletak kira-kira 20 km dari sempadan daratan Kalimantan. Sabah merupakan salah sebuah negeri yang sering menjadi sasaran ancaman jenayah rentas sempadan, penculikan, penyeludupan dan lain-lain. Baik, sekian Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.